Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan bahawasanya dalam kita memerangi pandemik COVID-19, sektor ekonomi tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana dalam kita mendepani perkara-perkara ini, sektor ekonomi juga menjadi satu perkara asas untuk kebajikan rakyat secara keseluruhannya. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang topik ini, kita terus saja menghubungi Tuan Muhammad Fairuz Muhammad Radhi, Ketua Pegawai Strategi Bank Muamalat Malaysia Berhad, juga dari Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM kerana bersama dengan kami. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik Ismail Adnan dan selamat pagi Malaysia. Ya. Terima kasih sudi menjemput saya ke dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia ini untuk berbicara dan bertukar pendapat tentang sektor ekonomi negara. Baik, ini satu perkara yang menjadi perdebatan ataupun persoalan juga kerana dalam kita mendepani pandemik COVID-19, sudah pastinya sektor ekonomi tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana ada beberapa sektor-sektor asas yang perlu untuk digerakkan supaya kelangsungan hidup rakyat yang semakin terbeban ketika ini ataupun yang sedang terbeban ketika ini dapat dikurangkan di peringkat asas. Jadi bagaimana Tuan Fairuz melihat perkara ini merupakan salah satu daripada perkara yang perlu diteliti sehalus-halusnya untuk kita memerangi kedua-duanya ataupun mengimbangi kedua-duanya, Tuan? Ya, bagi saya amat penting kita menggunakan pendekatan yang seimbang di antara faktor kesihatan dan ekonomi. Lebih-lebih lagi apabila PKP 2.0 telah dilanjutkan selama lebih 2 minggu ini. So, saya rasa memang amat perlu bagi kita melanjutkan PKP 2.0 dan kita bersama-sama agar membantu sektor ekonomi tidak ditutup sepenuhnya. Maka dalam hal ini beberapa sektor yang telah pun disebutkan, antaranya 6 sektor essential services dibenarkan beroperasi seperti kebiasaan ataupun seperti normal. Cuma persoalan tentang transaksi dari segi ekonomi itu, bagaimana kita boleh membuka lebih banyak lagi sektor-sektor ekonomi untuk mendampingi sektor-sektor asas yang telah pun diumumkan oleh pihak MKN. Bagi saya, secara keseluruhan, kedudukan ekonomi dan kewangan negara dijangka melalui tempoh pemulihan pada tahun ini setelah berdepan dengan tahun yang paling mencabar pada 2020 disebabkan pandemik COVID-19. Ya. Mengikut Kementerian Kewangan dengan pelaksanaan fasa 1 Perintah Kawalan Pergerakan bermula Mac hingga Mei 2020, negara telah mengalami kerugian ekonomi sehingga 24 bilion sehari. Namun, dalam fasa 2 PKP yang dilalui negara sekarang dijangka kerugian ekonomi hanya dikurangkan kepada 600-700 juta sehari. Ini ada sebabkan seperti yang Encik Ismail katakan, fasa 2 PKP membenarkan perusahaan kecil dan sederhana serta mikro seperti gerai dan warung juga boleh dibuka dan membenarkan 5 sektor utama negara beroperasi dengan SOP yang ketat, iaitu penghilangan dan pembuatan, sektor pembinaan, sektor perkhidmatan, sektor perdagangan dan pengedaran dan sektor perdagangan dan komuniti. Bagi saya, 5 sektor utama ini akan menyumbangkan lebih tinggi kepada KDNK negara pada tahun ini. Tuan Fairuz, dalam hal ini juga institusi keuangan dituntut supaya boleh menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga pandemik yang sedang melanda negara, dan sudah pasti pengubahsuaian bagaimana corak pelaksanaan juga pentadbiran institusi keuangan perlu disesuaikan dengan situasi semasa. Jadi di pihak institusi keuangan sendiri, bagaimana pengubahsuaian dan juga penyesuaian keadaan ini dapat dilakukan walaupun negara kita sekarang sedang berdepan cabaran ekonomi yang cukup dahsyat? Bagi kami, pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang negatif terhadap kepentingan sektor ekonomi dalam negara, termasuk institusi perbankan, institusi kewangan. Keadaan yang tidak menentu dan prestasi yang kurang memberangsangkan disebabkan penutupan ekonomi telah menyebabkan sebagian syarikat-syarikat terpaksa ditutup. Lebih banyak lagi yang membuat right sizing ataupun mengambil langkah mengurangkan kos-kos demi kelangsungan syarikat tersebut. Di samping itu, ada juga sebagai individu yang diberhentikan kerja atau terpaksa menghadapi pemotongan gaji buat sementara waktu. Hal-hal ini sedikit sebanyak membuat cabaran yang besar kepada pelanggan-pelanggan institusi kewangan untuk membuat bayaran pinjaman seperti sebelumnya. Demi menghadapi kesusahan dan cabaran ini, institusi kewangan seperti bank-bank telah memberikan moratorium secara automatik pada tahun ini. Pada tahun lepas, kita melanjutkan dengan moratorium bersasar pada tahun ini. Apabila jumlah pembayaran oleh pelanggan berkurangan, maka jumlah yang boleh diberikan oleh pihak bank untuk pembiayaan turut terjejas dan berkurangan. Di samping itu, pertumbuhan pinjaman dan pembiayaan juga telah terjejas akibat kekurangan permintaan
berikutan pelan perkembangan syarikat serta pembelian aset telah berkurangan akibat kedudukan dan suasana ekonomi yang tidak menentu ketika ini. Ya. Tuan Fairuz tadi bercerita tentang pelanjutan moratorium dan sudah pasti ada beberapa institusi keuangan ataupun perbankan yang melakukan lanjutan moratorium bersasar. Cumanya kalau kita bercerita tentang lanjutan yang bersasar itu, adakah benar dalam hal ini golongan sasar yang sepatutnya menerima faedah daripada pelanjutan itu benar-benar dapat menikmati faedahnya dan juga benar-benar dapat mengurangkan beban mereka dalam hal pelanjutan moratorium itu? Ya, bagi kami moratorium bersasar disebabkan pendekatan yang lebih efektif dan dapat menyasarkan bantuan tersebut kepada golongan yang betul-betul terkesan. Antara contohnya, pihak bank dapat membantu golongan yang terjejas dengan COVID-19 dengan memberikan lebih tawaran dan fleksibiliti bayaran kepada mereka. Disebabkan bayaran ansuran yang berterusan terima oleh pihak bank daripada golongan yang tidak terkesan dengan COVID-19. Sebagai contohnya, bagi individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan baru, moratorium lanjutan bersasar untuk tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan, tempoh moratorium boleh dilanjutkan oleh bank-bank bergantung kepada situasi individu masing-masing. Bagi individu yang masih bekerja pula tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan akibat COVID-19, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji bergantung kepada jenis pinjaman. Jadi kami berharap ini dapat membantu lebih kepada golongan-golongan yang betul-betul terkesan berdasarkan moratorium yang bersasar ini. Ya, Tuan Fairuz, tahun lalu Kementerian Keuangan menyasarkan KDNK negara akan mencatat pertumbuhan 7% pada tahun 2021. Namun melihat kepada situasi ketika ini dengan mungkin kita masih lagi mendepani Perintah Kawalan Pergerakan dan juga situasi dengan pelaburan asing yang tidak menentu, apakah rasional untuk kita mencapai KDNK 7% tersebut? Bagi pihak Kementerian Kewangan telah mengumumkan bahawa unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar atau KDNK sebanyak 6.5% hingga 7.5% masih dikekalkan untuk tahun ini. Ia berdasarkan andaian pertumbuhan ekonomi kerajaan untuk tahun ini yang mana belanjawan negara 2021 akan memacu KDNK sekitar 4% pada tahun 2021. Ia berdasarkan juga komitmen pihak kerajaan untuk terus memberi sokongan kepada segmen perniagaan serta rakyat jelata. Dan yang paling penting, proses vaksinasi yang dijangka dapat dimulakan untuk rakyat negara ini pada penghujung bulan Februari ini yang diharapkan yang seperti yang telah dinyatakan oleh Encik Ismail dan Mac sebentar tadi akan juga membantu untuk mengekalkan KDNK kita pada tahun ini. Manakala agensi rating RAM mencasarkan bahawa impak fasa 2 PKP 2.0 sehingga 4 Februari berkemungkinan menurunkan kadar KDNK Malaysia 2021 sehingga 1.3% daripada sasaran KDNK 2021 sebanyak 6.5 hingga 7.5% berdasarkan belanjawan 2021. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, bantuan pakej Prihatin Perma yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini adalah untuk membantu golongan yang sudah pastinya terjejas dengan pandemik COVID-19. Cuma persoalannya dalam hal pemberian bantuan dan juga pakej Prihatin ini, bagaimana ia benar-benar memberi impak kepada masyarakat dan juga rakyat secara keseluruhannya? Ya, pakej Perma merupakan langkah rangsangan dan pemulihan ekonomi terkini yang diumumkan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk terus membantu golongan yang terkesan akibat pandemik ini. Pakej ini adalah berteraskan kepada 3 matlamat utama iaitu memerangi wabak COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Walaupun pakej Perma yang diumumkan baru-baru ini dapat membantu meringankan bebanan yang ditanggung oleh rakyat, namun begitu harus diingatkan bahawa bantuan-bantuan diberikan adalah terhad dan hanya dapat membantu dalam jangka masa pendek. Oleh itu, setiap orang kena beringat dan berjimat cermat sama ada orang perseorangan, entrepreneur dan syarikat bagaimana boleh kita memberi semula kepada negara dan membantu dan bukan sebaliknya. InsyaAllah. Cuma dalam hal kesimpulan ini, Tuan Fairuz, apakah harapan Tuan Fairuz untuk melihat dalam tahun 2021 walaupun kes makin lagi turun naik dan juga dengan pemberian vaksin dalam masa terdekat ini, apakah kita akan menyaksikan sektor ekonomi akan kembali pulih walaupun setidak-tidaknya pada tahun 2019 tetapi sekurang-kurangnya lebih baik berbanding tahun 2020? Ya, betul. Saya rasa saya amat berharap dan berdoa semoga kedudukan ekonomi dan kewangan negara akan pulih pada tahun ini seperti yang Encik Ismail nyatakan. Jika tidak kembali kepada tahun 2019, at least kita boleh kembali lebih baik daripada tahun 2020 insyaAllah. Dan saya berharap insyaAllah kita berdoa bersama-sama lah.
Ya, satu perkongsian yang baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Fairuz Muhammad Radhi, Ketua Pegawai Strategi Bank Muamalat Malaysia Berhad, juga dari Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM, kerana berkongsi pandangan bersama dengan kami.